juga Nabi daripada dia. Kemudian diulang lagi oleh laki-laki itu kepada Nabi minta izin, maka berpaling juga Nabi daripada dia 4 kali. Nabi tak mau layan 4 kali. Lalu Nabi bersabda, Nabi kata bahawasanya kedua-dua itu tak puasa pun. Nabi kata dua budak perempuan yang minta hang mai tanya ni, Nabi kata dua-dua ni sebenarnya pun tak puasa. Nabi kata, tuan, Nabi tak jumpa budak perempuan ni. Dan Nabi tak nampak dia duk kena ayam tebu ke apa, ke roti pelantar apa, tak ada. Tapi bila disampaikan benda ni kepada Nabi, Nabi kata macam tu. Nabi kata budak yang hang mai minta izin bagi pihak mereka ni, dua-dua ni tak puasa. Nabi kata. Dan bagaimana puasa dia sepanjang hari ini? Hal keadaannya dia memakan akan daging manusia. Nabi kata. Macam mana hang kata dia puasa? Sedangkan sepanjang hari ini dia duk makan daging saudara dia yang sama-sama manusia. Yakni diumpatnya orang itu dan orang ini, maka tidak diterima Allah akan puasa keduanya itu. Nabi Allah bagi tahu dekat dia. Allah bagi tahu dekat Nabi, maka Nabi jawab macam tu. Tak habis lagi. Kemudian izhab famarrahuma in kanata saimataini falyastaqi'a. Faraja'a ilaihima fa akhbarahuma fastaqa'ata. Faqa'at kullu wahidatin 'alaqatan min dam. Faraja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi law baqiyata fi butunihima la akalathum an-nar. Nabi kata, baik, pergilah engkau kepada keduanya. Nabi kata dekat postman ni, hang pergi balik dekat budak perempuan 2 orang ni, maka suruh kedua-dua mereka ni, jika ada keduanya puasa betul, hendaklah muntahkan diri mereka. Nabi kata kat dia ni, hang balik pergi jumpa budak perempuan 2 orang ni, hang suruh mereka muntah. Maka baliklah laki-laki ni kepada 2 budak perempuan muda ni. Maka dia khabarkan, suruh Nabi kepada keduanya, muntahkan diri mereka. Maka kedua-dua budak perempuan itu pun menjunjung suruh Nabi. Lalu muntah kedua-duanya. Keluar tiap-tiap seorang daripadanya sebuku darah. Keluar darah sebuku macam ketui daging. Maka kembali laki-laki itu kepada Nabi SAW. Serta dia khabarkannya akan kedua budak perempuan itu muntahkan darah keluar berbuku-buku. Maka sabda Nabi SAW, demi Tuhan yang diriku di dalam tangan kudratnya, jikalau kekal tinggal buku darah itu di dalam perut kedua-dua budak ni, nescaya memakan akan keduanya oleh api neraka. Nabi kata, kalau mereka tak muntah keluar benda tu, mereka akan diganyang oleh api neraka. Nabi kata. Meriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud dan At-Tiyalusi dan Al-Baihaqi dan lainnya. Itu dia. Tuan, jangan buat pasal lah benda ni. Baik, masalah dia kata mengumpat itu balasnya makan bangkai di akhirat. Demikian tersebut dalam hadis. Katanya An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lailatan usriya bin Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam wa nazara fin nar. Fa idza qaumun ya'kuluna al-jayf qala man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas. ورأى رجلا أحمر أزرق جدا فقال من هذا يا جبريل قال هذا عاقر الناقة. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia pada malam Nabi dibawa di dalam Isra' dan Mi'raj. Ini hadis Isra' dan Mi'raj. Pada malam dijalankan Nabi SAW ke Baitul Maqdis, melihat Nabi hal di dalam neraka. Nabi dibawa dalam Isra' Nabi, dinampakkan gambaran neraka. Tiba-tiba satu kaum yang memakan mereka akan bangkai. Dalam yang Nabi duk tengok tu, penghuni neraka ni ada yang dalam neraka duk makan bangkai. Bangkai tuan-tuan. Kita duk main masjid naik motor, tengok anjing mampus tepi jalan. Anjing mampus 2 hari pun busuk sampai melelong motor kita. Kan, kita nampak ada bangkai tu. Kan, jalan sahala U-turn RM300 lah, compound bukan boleh kurang. Kan? Pi juga tu tahan napas. Tahan napas tu nak lepas bangkai anjing tu. Agak-agak dah lepas dah, napas masuk juga dalam hidung dia, main biol pisang. Bangkai tu dimakan oleh ahli neraka. Dia nak abang yang tu. Maka sabda Nabi, siapa-siapakah orang ini ya Jibril? Nabi bila tengok ni, Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, siapa ni?
Sudahlah duduk dalam neraka, pergi duduk makan bangkai pula. Siapa dia ni? Jawab Jibril, inilah orang yang makan daging orang-orang, yang ni mengumpat di atas dunia. Akhirat esok makan bangkai. Kemudian melihat Nabi akan laki-laki yang merah lagi sangat-sangat biru warnanya. Lepas itu diperlihatkan pula kepada Nabi, orang yang dalam neraka ni muka merah, ada muka biru, yang sangat-sangat biru pula Nabi tengok. Maka sabda Nabi, siapa dia? Orang ini, hai Jibril. Maka jawab Jibril, inilah orang yang memotong kaki unta Nabi Saleh. Ini kaum Samud. Kaum Samud depa kaum Nabi Saleh. Kan? Jadi bila Allah buat mai unta mukjizat dekat Nabi Saleh, Nabi Saleh pesan dah, unta ni unta Allah punya, unta mukjizat. Jangan siapa ada ingat tak elok dekat unta ni, depa pergi bunuh unta ni. Bila bunuh aja apa jadi dekat depa ni, akhirat esok depa kena tahu di depan Allah Subhanahu wa taala. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad. Masalah dia kata mengumpat tu lebih besar seksa daripada berzina. Sebagaimana tersebut dalam hadis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kata dia an Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghibah ashaddu min az-zina. Qila wa kaifa? Qala ar-rajul yazni thumma yatub fayatubu Allahu alaihi. Wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Diriwayat kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan seorang lagi sahabat bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Kata kedua mereka ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang mengumpat tu lebih teruk seksa daripada orang yang berzina. Dia kata. Maka sahabat tanya Nabi, macam mana tu ya Rasulullah? Zina ni teruklah, takkan mengumpat sikit tu lagi teruk daripada zina? Macam mana boleh jadi lagu tu? Sahabat tanya Nabi. Sabda Nabi, bermula orang laki-laki yang berzina, kemudian dia bertaubat. Ada orang berzina, lepas tu dia insaf. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, teriak, menangis, minta ampun dekat Tuhan, dan dia tak ulang dah perbuatan zina tu. Maka diterima Allah akan taubatnya. Allah terima taubat dia, habis clear dia. Berbeza dengan orang yang mengumpat, bahawasanya orang yang mengumpat itu tidak diampun baginya sehinggalah diampun oleh orang yang kena umpat. Nabi kata orang yang mengumpat ni lain. Dia sangkut dengan kawan dia mengumpat. Lagi kawan tu tak bagi sorry dekat dia, lagi tu Tuhan tak ampun dia. Maka meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat dan juga Imam Al-Baihaqi. Itu dia. Walau apa pun kita ambil yang tiba, kita ambil pengajaran, kan? Benda ni susah, tuan. Kita kalau sembang cakap dia nak lajak. Bila dah teringat, astagfirullahaladzim, minta, lain kali tak mau. Kan? Satu hari ada peluang jumpa dengan kawan nak kita duk gasak bagus ni. Satu hari kita jumpa dengan kawan nak kita duk gasak, dia bagi beri temaga belakang dia ni. Satu tangan kita suara dia, Assalamualaikum Pak Abang ni, kalau aku ada salah silap apa dekat hang, apa aku minta maaf. Habis, selesai. Yang ni yang tak ramai orang boleh buat. Kan? Hak ni yang tak ramai orang boleh buat. Takut apa? Takut lagi pipi kata tu, oh hang duk kata aku ah. Kacau. Jadi kerana tu dosa pergi minta maaf apa leceh. Dia kata, kerana tu dosa kita dengan dia tak clear. Kita minta ampun dekat Tuhan pun, hadis ni kata apa? Selagi orang tu tak bagi sorry dekat kita, tak bagi maaf dekat kita, selagi tu Allah tak ampun kita. Sebab kita sangkut dengan dia. Dia clear, Tuhan boleh ampunkan kita. Dengan dia tak clear, Tuhan tak mau campur. Hampir settle dengan kau ni dulu. Maka dari segi itu, kawan yang berzina tadi okey, dia taubat nasuha, minta ampun kepada Allah, habis dia. Macam hadis yang kita dah baca banyak kali, orang yang berzina kemudian pergi mengaku depan Nabi, dia bertaubat apa semua, dikenakan hukum dekat dia, direjam sampai mati. Nabi mengimamkan sembahyang dia. Walaupun pada mulanya Sayyidina Abu Bakar objek. Dia kata jangan, orang ni mati berzina ni, dia mati kerana hukuman kesalahan zina, takkan Tuan nak jadi imam sembahyang dia? Nabi kata, dia ni berapa punya baik dia, dia buat dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima taubat dia. Apa kebaikan yang ada dalam diri dia, kalau pergi cari 80 orang penduduk Madinah, dia lebih baik lagi, bersih dia. Macam tu. Jadi tuan-tuan, saya pesan diri saya dan kepada tuan-tuan, hati-hati dengan mulut yang Tuhan bagi kat kita. Hati-hati ya. Mana yang silap, yang terlepas, yang apa tu, yang mana kita clear balik, siapa yang kita pernah apa, kalau
Jumpa dia, satu share bagi kat dia. Tak ada pun dapat satu nombor handphone dia, SMS kat dia ke apa ke, mana-mana cara yang boleh satu SMS minta maaf banyak-banyak lah apalah semua. Terus ada tanya saya siapa, saya ni orang yang berdosa, saya minta ampun, tolong ampun dosa saya. Cukup bagi settle mah dengan dia. Lepas itu kita kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ringan kita ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala esok ni. Ringan, kita tak bawa beban berat atas belakang kita. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk